Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua. Berjumpa lagi kita dalam kelas tahun 3 Bahasa Melayu. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk unit 2 iaitu Kejayaan Keluarga. Dalam unit 2 ini kita akan mempelajari beberapa topik iaitu yang pertama berkaitan dengan ayat majmuk. Seterusnya membaca teks dalam setiap perenggan. Seterusnya kamu akan belajar bagaimana untuk menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Dan seterusnya seni bahasa yang kamu akan pelajari adalah berkaitan dengan simpulan bahasa. Seterusnya kamu akan mengetahui berkaitan dengan kata ganti nama. Dan yang terakhir kamu akan belajar berkaitan dengan penjodoh bilangan. Jadi tanpa membuang masa, mari sama-sama kita lihat iaitu unit 2 di muka surat 7 iaitu yang bertajuk Kejayaan Kita Bersama. Tuan Haji Abdul Karim, Datuk Nabila, seorang usahawan. Beliau mempunyai sebuah kedai borong beras di Besut, Terengganu. Wah, ramainya pelanggan Datuk. Ya Nabila, mereka datang untuk membeli beras. Bolehkah tempat kosong? Jadi apa agaknya dialog yang akan diutarakan oleh Nabila? Jadi untuk melihatnya kita akan rujuk kepada jawapan yang diberikan oleh Datuk. Kalian boleh membantu Datuk. Lihat tak? Kalian. Datuk menggunakan perkataan kalian untuk menggantikan Nabila dan juga abangnya. Jadi ini merujuk kepada Nabila berkata dialog yang merujuk kepada dirinya dan juga abangnya. Jadi ayat dialog ini akan menjadi, bolehkah kami membantu Datuk? Kalian boleh membantu Datuk. Nabila hendak membantu tempat kosong. Agak-agak Nabila hendak membantu siapa ya? Lihat kepada dialog yang diutarakan oleh Nabila. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Jadi, lihat ada individu ibu dan juga nenek. Jadi, kata tanya apa yang merujuk kepada individu? Mestilah kita menggunakan kata tanya siapa. Dialog akan menjadi Nabila hendak membantu siapa? Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Okey, seterusnya. Terima kasih. Datuk mengucapkan terima kasih kepada siapa? Mestilah kepada Nabila dan juga abangnya. Jadi dialog ini akan menjadi terima kasih kalian berdua sebab merujuk kepada Nabila dan juga abangnya. Sama-sama Datuk, kita satu keluarga, mestilah saling membantu. Betul Nasri, kejayaan keluarga ialah kejayaan kita bersama. Okey, kesimpulan yang dapat cikgu simpulkan di sini adalah kejayaan kita bukanlah bergantung kepada hasil usaha individu ataupun hasil usaha kita sendirian, tetapi merupakan kejayaan keluarga kerana keluarga adalah individu yang terdekat dengan kita. Jadi kita kena saling bantu-membantu antara satu sama lain, terutama dalam kalangan keluarga kita. Baiklah, di sini kita akan belajar berkaitan dengan ayat majmuk. Baik, lihat kepada tulisan yang berwarna merah. Mereka datang untuk membeli beras. Kenapa ya ayat ini dikatakan ayat majmuk? Mesti ada sesuatu ataupun ciri-ciri yang terdapat pada ayat majmuk sehingga menyebabkan ayat ini kita katakan ayat majmuk. Ya, betul tu murid-murid. Ayat majmuk merupakan gabungan dua ayat tunggal dengan menggunakan kata hubung. Kata hubung adalah seperti untuk, dan, supaya, agar, kerana, tetapi dan banyak lagi. Jadi, kita dapat lihat bahawa untuk ini merupakan kata hubung yang digunakan dalam ayat ini. Jadi sebab itulah ayat yang berwarna merah ini kita kenali dia sebagai ayat majmuk. Baiklah, seterusnya kita akan belajar macam mana nak membuat ayat majmuk dengan dialog yang diutarakan oleh Nabila. Okey, di sini Nabila menggunakan ataupun
Dia mengutarakan dua ayat, iaitu ayat yang pertama, saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Ayat kedua, abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Kita boleh menggunakan kata hubung manakala untuk menggabungkan ayat ini menjadi ayat majmuk. Jadi ayat akan berbunyi seperti ini. Saya mahu membantu ibu melayan pelanggan. Manakala abang pula mahu membantu nenek di kaunter. Okey, mudah bukan untuk mengenal pasti ayat majmuk ini? Jadi seterusnya mari kita lihat muka surat 8. Baiklah, di muka surat 8 ini kamu dikehendaki membaca teks dalam setiap perenggan. Mari sama-sama kita membaca. Kilang batik nenek. Puan Hajah Aminah, nenek kepada Nabila dan Nasri, mempunyai kilang batik. Nabila dan Nasri membantu penjualan batik nenek mereka. Nabila dan Nasri menghias kedai nenek dengan cantiknya. Kain batik pula disusun dengan kemasnya untuk menarik hati pelanggan. Nabila menyambut mesra pelanggan yang datang. Dia memberikan risalah kepada pelanggan. Promosi batik diadakan di kedua-dua cawangan kilang batik nenek, iaitu di Terengganu dan di Pahang. Setiap anggota keluarga turut membantu. Masing-masing telah mengetahui tugas yang perlu dilakukan. Nenek tersenyum dan bangga melihat setiap anggota keluarganya bekerja sama. Jadi, tugasan kamu adalah cikgu nak kamu rakam video bacaan kamu merujuk kepada muka surat 8 ini dan buat naik di Google Classroom. Baik, seterusnya. Kamu dikehendaki menulis ayat berdasarkan frasa dan gambar. Okey, tajuknya adalah Usaha Gigih Datuk. Anugerah yang Datuk terima sungguh banyak. Tahniah Datuk. Terima kasih. Semua anggota keluarga telah banyak membantu Datuk hingga Datuk berjaya. Jadi, apakah frasa yang diberikan di setiap gambar dalam muka surat 9 ini? Baik, mari sama-sama kita lihat. Frasa yang pertama adalah menampalkan iklan. Frasa kedua mengambil pesanan. Frasa ketiga mengira jumlah dan frasa keempat menghantar beras. Jadi kamu dikehendaki membina 4 ayat berpandukan gambar ini. Tetapi cikgu nak ayat yang kamu bina mestilah saling bergantung antara satu gambar dengan gambar yang lain. Sebagai contoh, untuk ayat yang pertama, Nabila dan abangnya menampalkan iklan pada papan iklan di dinding kedai Datuk mereka. Manakala Datuk pula sedang mengambil pesanan pelanggan yang datang di kedainya. Sementara itu, ibu pula sedang mengira jumlah stok beras yang terdapat dalam stor di kedai mereka. Seterusnya, pekerja kilang akan menghantar beras yang telah ditempah oleh pelanggan ke rumah mereka. Okey, itu adalah contoh ayat yang boleh kamu bina berpandukan frasa dan juga gambar. Dan ayat kamu perlulah saling bergantungan seperti yang contoh yang telah cikgu tunjukkan sebentar tadi. Jadi kamu dikehendaki menulis ayat ini di dalam buku tulis bahasa Melayu kamu dan muat naik di Google Classroom juga. Baik, seterusnya kita lihat kepada seni bahasa. Baiklah, di sini terdapat 4 seni bahasa, iaitu titik peluh, mandi peluh, cari jalan dan juga bulat hati. Ini keempat-empat ini adalah merujuk kepada simpulan bahasa. Baik, kita lihat sama-sama satu persatu apakah maksud di sebalik simpulan bahasa ini. Simpulan bahasa pertama iaitu titik peluh. Apakah yang dimaksudkan dengan titik peluh? Titik peluh bermaksud hasil usaha sendiri. Seterusnya, mandi peluh. Mandi peluh pula bermaksud bekerja kuat dan bersungguh-sungguh. Seterusnya, simpulan bahasa cari jalan. Cari jalan pula bermaksud berikhtiar menyelesaikan sesuatu perkara. Dan yang terakhir adalah simpulan bahasa bulat hati. Bulat hati pula bermaksud tetap hati dan bersungguh-sungguh. Jadi, apa yang kamu perlu buat di muka surat ini ya? Okey, tugasan kamu adalah kamu perlu merakam video bacaan kamu
Bukan video bacaan biasa, kamu perlu mereka cerita berkaitan dengan gambar yang telah disertakan di muka surat ini dengan menggunakan frasa ataupun maklumat yang telah diberikan. Sebagai contoh, di bawah ini telah diberikan permulaan cerita yang kamu perlu sambung. Baiklah, mari kita baca bersama-sama cerita di permulaannya. Amin dan Arif adik-beradik. Mereka mempunyai kebun lobak yang luas. Mereka membekalkan lobak kepada peniaga-peniaga lain. Sungguh-sungguh tanaman hasil titik peluh kamu berdua. Puji Encik Husin. Terima kasih Encik Husin, balas Amin dan Arif. Amin dan Arif ... Jadi kamu perlu sambung cerita ini dengan merakam video kamu bercerita dengan merujuk kepada bahan yang telah diberikan di muka surat 10 ini. Kamu boleh mereka cerita berdasarkan kreativiti kamu sendiri. Dan di akhir cerita ini, kamu perlu reka bagaimana pengakhiran cerita ini. Jadi cikgu nak lihat video yang terbaik daripada kamu untuk menghasilkan cerita berpandukan maklumat yang telah diberikan di muka surat 10 ini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada muka surat 11. Baiklah, seterusnya kita akan belajar berkaitan dengan kata ganti nama. Untuk kata ganti nama, mesti kamu semua dah tahu bukan? Tapi kita akan urang kajinya secara bersama-sama sekali lagi. Tajuk teks di muka surat ini adalah Kita Boleh. Nasri menyertai pertandingan membina model bangunan. Dia membina model itu dengan bahan terbuang. Situasi 1, di rumah. Ayah, ini lakaran model yang hendak saya bina. Apakah pendapat ayah? Bagus ide kamu. Cuma di sini, kamu perlu tambah ciri-ciri tradisional. Bolehkah kalau di situ saya menggunakan lidi? Di bahagian sana pula, saya menggunakan penutup botol. Menarik idea itu. Para juri akan menilai model kamu berdasarkan kreativiti. Tentu mereka akan memberikan markah yang tinggi. Baiklah, di situasi 1 ini terdapat banyak perkataan yang berwarna-warni seperti dia, itu, ini, saya, situ, sana, kamu dan juga mereka. Jadi, kesemua perkataan yang diwarnakan ini merujuk kepada kata ganti nama. Baik, mari sama-sama kita lihat apa yang dimaksudkan dengan kata ganti nama. Kata ganti nama ialah kata yang menggantikan kata nama. Kata ganti nama ada dua, iaitu kata ganti nama diri dan kata ganti nama tunjuk. Contoh, kata ganti nama diri pertama, saya, aku, kita, kami. Kata ganti nama diri kedua, kamu, awak, kalian dan anda. Kata ganti nama diri ketiga, mereka, dia, beliau, ia. Kata ganti nama tunjuk umum, ini dan itu. Kata ganti nama tunjuk tempat pula, situ, sini dan sana. Jadi kita dah kenal contoh-contoh kata ganti nama, betul? Jadi mari kita lihat. Situasi kedua, di tempat pertandingan. Tahniah Nasri, tempat kosong telah berjaya. Agak-agaknya, kata ganti nama apa yang sesuai digunakan untuk menggantikan Nasri? Mestilah kata ganti nama diri kedua kerana yang bercakap sekarang ini adalah ayah Nasri. Ayah Nasri mengucapkan tanya kepada Nasri, iaitu Nasri merupakan individu kedua. Jadi, kata ganti nama diri kedua perlu digunakan untuk menggantikan Nasri. Kita boleh mengambil kata ganti nama diri kedua iaitu kamu, awak ataupun anda. Jadi ayat ayah ataupun dialog ayah akan menjadi begini. Tahniah Nasri, kamu telah berjaya. Okey, seterusnya. Terima kasih ayah, kejayaan tempat kosong, usaha kita bersama. Agak-agaknya kan Nasri
Dia nak menggantikan diri dia dengan menggunakan kata ganti nama yang mana? Mestilah kata ganti nama diri pertama sebab Nasri merujuk kepada diri sendiri. Jadi ayat akan berbunyi seperti ini. Terima kasih ayah. Kejayaan saya, usaha kita bersama. Okey, dialog yang seterusnya. Mari kita ke restoran tempat kosong. Ayah belanja. Di tempat kosong ada menjual makanan yang kamu suka. Okey, di sini kata kuncinya adalah restoran. Restoran ini merujuk kepada tempat. Ya, betul tu murid-murid. Jadi, kita kena menggunakan kata ganti nama tunjuk tempat untuk menggantikan restoran. Jadi, kita boleh menggunakan perkataan sana, situ ataupun sini. Jadi, perkataan yang sesuai digunakan adalah mari kita ke restoran sana. Ayah belanja. Di sana ada menjual makanan yang kamu suka. Okey, pelik tak kenapa cikgu menggunakan perkataan sana untuk menggantikan restoran? Okey, hal ini kerana restoran yang diceritakan oleh ayah kita tak nampak lagi. Jadi, untuk menceritakan tempat ataupun perkara yang kita tidak nampak, kita perlu menggunakan perkataan menunjuk kepada keadaan yang jauh seperti restoran sana. Okey, jadi hal lengkaplah sudah dialog di muka surat 11 ini dengan menggunakan kata ganti nama yang sesuai. Jadi cikgu harap kamu semua dah mengetahui sedikit sebanyak berkaitan dengan kata ganti nama diri ini. Baiklah, seterusnya kita akan lihat kepada muka surat yang terakhir di unit 2 ini, iaitu berkaitan dengan penjodoh bilangan. Baiklah, penjodoh bilangan, mari kita lihat sama-sama apakah yang dimaksudkan dengan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan ialah kata nama yang menjadi pasangan kepada kata bilangan, iaitu sebagai penerang bentuk atau keadaan pada kata nama yang mengikutinya. Contoh, helai, bilah, batang, biji, botol dan juga keping. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah yang diceritakan di muka surat 12 ini. Baik, mari sama-sama kita lihat. Tajuknya adalah mari cuba. Dialog yang pertama. Ibu, saya ingin membuat album kejayaan keluarga. Saya mahu menghadiahkannya kepada Abang Nasri. Kalau begitu, ibu akan membantu kamu. Apakah bahan-bahan yang kamu perlukan? Bahan-bahan yang saya perlukan ialah... Okey, apa bahan-bahan yang diperlukan? Okey, untuk menjawab soalan ini, kita akan rujuk kepada ini, iaitu nombor 1 yang menerangkan tentang bahan-bahan. Jadi, ayatnya akan menjadi seperti ini. Bahan-bahan yang saya perlukan ialah yang pertama, 3 helai kertas warna. Yang kedua, sebilah gunting. Yang ketiga, sebatang pembaris. Yang keempat, beberapa biji utang. Dan yang kelima, sebotol gam. Okey, lihat kepada perkataan yang berwarna merah. Ada perkataan helai, bilah, batang, biji dan juga botol. Okey, mari kita lihat sama-sama apakah maksud ataupun fungsi penjodoh bilangan ini. Baiklah, penjodoh bilangan helai. Penjodoh bilangan helai digunakan untuk benda yang nipis dan lebar seperti kertas. Okey. Penjodoh bilangan seterusnya adalah penjodoh bilangan bilah. Bilah digunakan untuk menunjukkan benda yang tajam seperti gunting dan juga pisau. Batang. Penjodoh bilangan batang pula digunakan untuk menerangkan benda yang panjang seperti pembaris, menyapu dan juga galah. Contoh seterusnya adalah biji. Biji digunakan untuk buah, sayur-sayuran dan juga benda yang kecil. Seterusnya penjodoh bilangan botol. Digunakan untuk benda yang diisi di dalam botol seperti gam, botol kicap dan lain-lain lagi. Baiklah, seterusnya kita lihat kepada nombor 2. Bahan-bahan tambahan adalah seperti manik, pensel warna,
jarum, berwarna, cat air, renda dan benang. Baiklah cikgu nak kamu cari penjodoh bilangan apa yang sepatutnya digunakan untuk manik, pensel warna, jarum, berwarna, cat air dan juga renda serta benang. Okey, saling kesemua perkataan ini iaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 benda yang perlu kamu cari apakah penjodoh bilangan yang sesuai untuk menunjukkan ketujuh-tujuh benda ini. Jadi kamu perlu salin ketujuh-tujuh benda ini di dalam buku tulis kamu dan tulis di sebelahnya penjodoh bilangan yang sesuai. Okey, seterusnya. Setelah siap, tampilkan beberapa tempat kosong gambar dalam album tersebut. Ada satu lagi perkara yang perlu kamu tulis dan cari apakah penjodoh bilangan yang sesuai berkaitan dengan gambar. Okey, gambar kita perlu gunakan penjodoh bilangan apa? Okey, itu adalah tugasan kamu. Jadi kesemuanya adalah sebanyak 8. Ada 8 perkara yang perlu kamu cari penjodoh bilangan yang sesuai. Jadi tulis dalam buku tulis kamu dan tulis penjodoh bilangan yang sesuai di sebelahnya. Jadi, cikgu harap kamu semua dapat belajar sedikit sebanyak berkaitan dengan penjodoh bilangan. Ayat majmuk, kata hubung, bina ayat, simpulan bahasa dan lain-lain lagi. Jadi cikgu harap kamu dapat belajar dengan bersungguh-sungguh walaupun melalui video sahaja ataupun belajar daripada rumah. Jadi cikgu rasa sampai di sini dahulu kelas kita pada kali ini untuk unit 2 tahun 3 Bahasa Melayu. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum semua.